warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama kita dapat menyambung kita berkaitan fase kita filosofis dan juga pada yang lepas kita pernah bincangkan berkaitan tentang perkara-perkara yang disebutkan di fikir seorang tujuh fase. InsyaAllah kita akan sambung dalam perkara yang ketiga dan seterusnya masuk kepada perkara yang disebutkan di fikir seorang tujuh fase. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi Sunan saum kafiratun minha ta'jil al-fitri wa ta'khir as-suhur wal iftaru ala tamri wa iftar al-qur'ani was sadaqati fi Ramadan. Perkara yang disunahkan ketika seseorang itu berpuasa sebenarnya di antara yang disebutkan oleh para muslimin yang pertama sekali menggunakan berpuasa. Dari ini adalah yang disebutkan ketika seseorang itu berpuasa kita bincangkan pada yang lepas atau yang lepas. Kemudian yang kedua adalah melewatkan sahur dan juga telah kita bincangkan pada yang lepas dan sama pada hari ini kita akan teruskan. Sekarang juga perkara disebutkan ketika seseorang itu berpuasa adalah wal-iftaru ala tamr yang berbeda dengan dimulakan dengan buah tanah. Jadi di antara perkara-perkara yang disunahkan ketika seseorang itu berpuasa dan secara seperti itu dilakukan puasa yang tangguh, puasa Ramadan ataupun puasa yang sunat. Maka disunahkan ketika seseorang itu berpuasa setelah ayat ini masuk dalam waktu maghrib ataupun zuhur ini kalau ulama yang tertentu maka dia berbuka dengan buah tanah. Ya, jadi tamat dulu yang kita bahas adalah waktu sebelum kering. Apapun yang dinamakan sebagai rumah yang dinamakan sebagai kering. Adapun berdasarkan tentang hadis ataupun dalilnya adalah misalkan sebuah riwayat daripada Tirmidzi di mana diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbuka puasa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam maghrib dengan beberapa di tanah. Dan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuka puasa sebelum daripada Rasulullah. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini ada beberapa perkara yang perlu kita ingatkan, iaitu pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masuk waktu maghrib ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, baginda akan berbuka puasa dan menyegerakan berbuka puasa. Itu pertama. Ya, yang mana segeranya berbuka puasa ini setelah diyakini masuknya waktu maghrib, yang mana ianya dilakukan sebelum daripada melaksanakan sembahyang maghrib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Rutab ni adalah sejenis kurma, yang mana kurma rutab ini adalah kurma basah. Jadi kalau kita tengok, kalau istilah yang diguna pakai di dalam bahasa Arab, dia ada pelbagai istilah yang menunjukkan bahawa kurma itu dia ada dia punya jenis-jenis ataupun kategori-kategori, sama ada kurma itu basah ataupun kurma itu kurma yang telah masak ataupun kurma yang kering. Jadi dia ada istilah-istilah yang tertentu.
Jadi berdasarkan kepada hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah berbuka puasa dengan buah rutab. Rutab ni adalah kurma, yang mana kurma dalam kategori yang mana dia ni telah masak, telah tua dan telah masak, yang mana dia ni masih lagi basah, belum lagi kering. Berbeza dengan tamar. Jadi di antara perkara dibincangkan oleh ulama berkaitan tentang perkara yang ketiga ini, iaitu berbuka puasa dengan buah tamar, iaitu apakah yang menjadi afdalnya, makanan apakah yang afdal untuk kita berbuka puasa selain daripada tamar. Kalaulah sekiranya rutab tiada, apakah dia punya turutan-turutan. Jadi secara ringkasnya, seperti mana yang telah disebutkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i kita, sebagai contohnya di dalam Hasyiah Al-Bajuri, begitu juga dalam Hasyiah Syarqawi, disebutkan bahawa kalaulah sekiranya seseorang itu mampu untuk berbuka puasa dengan buah rutab, iaitu buah kurma yang basah, yang telah masak, yang mana dia ni masih lagi basah, maka ketika itu bolehlah kita berbuka puasa dengan menggunakan rutab, kerana itu adalah yang lebih afdal. Kemudian kalau sekiranya kita tidak perolehi buah rutab ini, maka kita berbuka puasa dengan buah tamar yang dinamakan sebagai busur. Busur ni adalah satu kategori kurma yang mana ketika mana kurma itu telah masak, telah tua dan telah masak, tetapi belum seperti mana mencapai kepada tahap rutab lagi. Itu dinamakan sebagai busur, ataupun istilahnya adalah balah. Kalau kita di Arab sekarang ni dipanggil sebagai balah. Maka itu adalah buah ataupun peringkat kurma yang kedua afdal selepas daripada rutab. Kemudian selepas daripada itu, kalau sekiranya tidak diperolehi rutab, kemudian busur ataupun balah juga tidak diperolehi, maka barulah kita berbuka puasa dengan buah tamar. Jadi kebanyakan kita pada hari ini, kita banyak berbuka dengan buah tamar, iaitu kurma kering. Sama ada yang diimport daripada negara-negara luar, seperti Iran, seperti Tunisia dan sebagainya. Maka yang banyak yang kita dapati, sama ada ajwah sekalipun, dia adalah merupakan kurma dalam kategori tamar, iaitu kurma yang kering, telah masak, yang mana ianya telah dalam peringkat kering. Cuma berkaitan tentang adakah afdal kita berbuka puasa dengan menggunakan kurma ajwa. Jadi dibahaskan oleh ulama. Cuma menurut pendapat Imam ataupun Syekh Al-Bajuri dan Syarqawi, dia mengatakan bahawa buah kurma ajwa ini dalam kategori rutab, masuk dalam kategori rutab. Afdalnya sama seperti mana level dia seperti mana rutab. Kalau kita berbuka puasa dengan ajwah, maka dia masuk dalam kategori rutab mengikut pendapat Syekh Bajuri. Kemudian kalau sekiranya rutab tidak diperolehi, kemudian balah ataupun busur punya juga tidak diperolehi, kemudian buah tamar kering pun tidak diperolehi, maka kita berbuka puasa dengan air. Yang lebih afdalnya adalah dengan air kosong, bukannya dengan air yang manis. Kemudian kalau sekiranya tidak diperolehi dengan air, dan kita mampu untuk berbuka puasa dengan air zam-zam, maka air zam-zam itu adalah yang seterusnya. Afdal seterusnya kemudian adalah manisan. Manisan-manisan yang mana manisan tersebut adalah manisan-manisan yang tidak dimasak dengan menggunakan api. Seperti contohnya madu, ataupun kismis, buah-buahan yang telah kering, yang manis dan sebagainya, maka itu termasuk dalam kategori manis-manisan yang seterusnya. Kemudian yang terakhir sekali, yang afdal untuk kita berbuka puasa adalah dengan halwa. Halwa ni adalah manisan-manisan yang mana ianya dimasak dengan menggunakan api. Maka itu turutan dia, selepas daripada rutab, kemudian balah ataupun kurma yang telah masak, kemudian kurma kering, kemudian air biasa, kemudian air maafkan saya, selepas daripada rutab, kemudian diikuti dengan busur ataupun air kurma yang telah masak, yang telah tua, ataupun disebut sebagai balah, kemudian tamar, kurma kering, kemudian barulah air zam-zam. Air zam-zam adalah turutan yang keempat, selepas daripada rutab, selepas daripada busur, kemudian selepas daripada tamar, dan selepas itu barulah air zam-zam. Walaupun kita berbuka di Mekah, mengikut pendapat Imam Muhammad, walaupun kita berbuka di Mekah, masih lagi afdal kita berbuka dengan
buah rutab ataupun buah tamar ataupun buah kurma. Kemudian selepas daripada tamar ataupun kurma kering, barulah air zam-zam, kemudian air biasa. Ya. Kemudian barulah manisan-manisan yang tidak dimasak dengan menggunakan api, kemudian barulah manisan-manisan yang dimasak dengan menggunakan api. Itu adalah turutan-turutan yang afdal untuk kita berbuka puasa. Adapun kalaulah sekiranya kita tidak dapat benda-benda tersebut, ada tamarnya tidak ada, airnya tidak ada, maka kita boleh berbuka puasa dengan apa saja yang boleh, sama ada dengan nasi ataupun dengan kuih-kuih dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang boleh kita berbuka puasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara hikmah kita berbuka puasa dengan memakan kurma ataupun makan tamar ini adalah di antaranya seperti mana yang telah disebutkan oleh ulama, bahawa ianya adalah daripada sudut kesihatan. Selain daripada ianya adalah merupakan satu perbuatan ataupun satu contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbuka puasa dengan tamar ataupun rutab, maka kita pun melaksanakannya sebagai contoh ikutan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua sebagai contohnya, berbuka dengan menggunakan tamar ataupun rutab ataupun kurma ini, dia mempunyai hikmah daripada sudut kesihatan, iaitu di antara hikmahnya adalah dalam keadaan kita berpuasa, perut kita dalam keadaan kosong, maka ketika itu kurma, apabila kurma yang pertama sekali masuk di dalam kita punya perut, maka dia boleh menghilangkan keletihan daripada mata kita, tubuh badan kita, kerana kita telah berpuasa seharian, dan ianya sebagai satu ejen untuk mengeluarkan kotoran-kotoran daripada perut kita ketika mana kita membuang air. Jadi itu di antara hikmah ataupun fadilat ataupun kelebihan kita berbuka puasa dengan menggunakan tamar ataupun dengan kurma. Walau bagaimanapun tidak digalakkan kita memakan buah kurma terlalu banyak, kerana dia boleh menyebabkan menyebabkan seseorang itu akan mengalami perkara lain, iaitu disebutkan dalam kitab, mungkin akan boleh menyebabkan penglihatan dia akan menjadi kurang. Penglihatan ketika mana kita makan terlalu banyak buah kurma. Itu di antaralah hikmah-hikmah yang telah disebutkan oleh ulama, seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab. Kemudian seterusnya, perkara yang keempat di antara perkara yang disunatkan ketika mana seseorang itu berpuasa adalah memperbanyakkan membaca Al-Quran, terutamanya di dalam bulan Ramadan. Jadi ini adalah di antara amalan-amalan yang perlu kita terapkan, terutamanya di dalam bulan Ramadan. Kalau boleh kita banyakkan membaca Al-Quran, kalau boleh kita khatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, itu adalah yang lebih afdal. Seperti mana yang kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan bahawa Malaikat Jibril alaihi salam telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun. Dan setiap tahun itu ketika mana bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan itu akan dibentangkan bacaan baginda Rasulullah SAW kepada Malaikat Jibril. Maknanya Rasulullah SAW sendiri pun bertadarus Al-Quran ataupun baca Al-Quran dengan Malaikat Jibril sebagai satu ibadat ataupun salah satu daripada perkara yang dianjurkan untuk kita mengikuti Rasulullah SAW, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, anna Jibril kana yalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha. Jadi Rasulullah sesungguhnya malaikat Jibril telah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun pada bulan Ramadan. Sehinggalah baginda Rasulullah SAW wafat. Yang mana Rasulullah SAW telah membentangkan bacaan baginda kepada malaikat Jibril untuk disemak, menunjukkan bahawa ini berlakunya proses membaca Al-Quran tadarus dengan disemak oleh malaikat Jibril. Itu menunjukkan bahawa perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah berlaku pada bulan Ramadan. Dan kalau kita tengok ulama-ulama salafus soleh, sebagai contohnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau kita tengok setiap tahun beliau telah mengkhatamkan Al-Quran 2 kali pada bulan Ramadan. Kalau bulan biasa beliau akan mengkhatamkan Al-Quran sebulan
sekali khatam. Tetapi pada bulan Ramadan beliau telah mempertingkatkan bacaan sehingga sekurang-kurangnya 2 kali khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi sebab itulah di antara perkara-perkara yang disunatkan untuk kita melakukan, terutamanya pada bulan Ramadan, adalah untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, kerana Al-Quran ini secara sejarahnya, kalau kita tengok Al-Quran ini juga diturunkan pada awalnya pada malam Lailatul Qadar, iaitu berlaku pada bulan Ramadan. Jadi sebab itulah di antara salah satu daripada perkara-perkara yang dianjurkan pada bulan Ramadan, selain daripada bulan-bulan yang lain, kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, terutamanya ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, yang mana ini adalah merupakan salah satu daripada sunnah yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seterusnya yang kelima, di antara perkara yang disunatkan ketika mana seseorang itu berpuasa, khususnya berpuasa Ramadan, adalah untuk memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Ini berlaku pada diri Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW telah ditanya oleh seorang sahabat, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Dikatakan qila fa ayyus sadaqah afdal. Dikatakan, ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada baginda Rasulullah SAW, apakah sedekah yang paling afdal, yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, sadaqatan fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan, seperti mana yang telah disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa Rasulullah SAW merupakan contoh ikutan kita, telah memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan menderma, menyumbang pada bulan Ramadan, khususnya kerana di antara hikmahnya adalah pada bulan Ramadan ini dilipat kali gandakan kita punya pahala dan ganjaran, terutamanya kalau kita melaksanakan ibadat-ibadat yang sunat, lebih-lebih lagi ibadat-ibadat yang fardu. Jadi sebab itulah bila mana kita ni melaksanakan puasa pada bulan Ramadan secara khususnya, seboleh-bolehnya kita mempertingkatkan amalan sedekah dan memperbanyakkan amalan sedekah secara khususnya pada bulan Ramadan. Itu di antara perkara-perkara yang telah disebutkan oleh pengarang di sini. Di antaranya adalah 5, iaitu perkara yang disunatkan ketika berpuasa, dan selebihnya ada di antaranya yang disunatkan ketika mana kita berpuasa adalah kita meninggalkan percakapan-percakapan ataupun perbuatan-perbuatan yang lara-lara, yang boleh menyelamatkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengumpat sebagainya, ataupun kita cerita tentang keburukan orang, kita mencaci dan sebagainya pada bulan Ramadan. Itu adalah perkara-perkara yang perlu kita elakkan, kerana dia adalah merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang dianjurkan untuk kita tinggalkan, khususnya pada ketika mana kita berpuasa, secara khususnya pada bulan Ramadan. Kemudian di antara perkara yang disunatkan ketika mana kita berpuasa adalah mandi bagi orang-orang yang berjunub ataupun orang-orang yang berhadas besar, sebelum daripada masuknya fajar, ataupun sebelum daripada terbit fajar, ataupun sebelum daripada masuknya waktu subuh. Yang mana kalau kita tengok Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, anna Nabi SAW kana yusbihu junuban min jima'in wa ihtilam thumma yaghtasil. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang mana sesungguhnya Rasulullah SAW telah bangun pagi dalam keadaan junub, junub daripada bersama dengan isteri baginda Rasulullah SAW, bukan disebabkan oleh mimpi. Kemudian baginda Rasulullah SAW telah mandi wajib. Kemudian baginda Rasulullah SAW berpuasa. Jadi menunjukkan bahawa seboleh-bolehnya, kalaulah dalam keadaan kita ni berjunub ataupun dalam keadaan kita ni berhadas besar, sama ada berjunub disebabkan oleh keluar mani ataupun berjunub dengan sebab kita melakukan hubungan dengan isteri, ataupun berlakunya seseorang itu haid ataupun nifas, yang mana haid ataupun nifas itu telah berhenti sebelum daripada masuknya waktu subuh, sebelum daripada bermulanya puasa.
Maka ketika itu disunatkan untuk kita melaksanakan ataupun melakukan mandi wajib tersebut sebelum daripada masuknya waktu subuh ataupun sebelum daripada kita memulakan ibadat puasa. Di antara hikmahnya adalah supaya permulaan puasa kita itu dimulakan dalam keadaan kita ni suci. Dan yang kedua, di antara hikmahnya adalah untuk memelihara diri kita daripada waktu kita mandi itu takut-takut nanti air termasuk dalam rongga yang terbuka. Jadi akan menyebabkan puasa kita akan terbatal. Jadi sebab itulah dianjurkan untuk kita mandi. Mandi wajib ataupun mandi junub sebelum daripada terbitnya fajar, kalaulah sekiranya seseorang itu berjunub ataupun berhadas besar. Kemudian di antara perkara yang disunatkan ketika mana seseorang itu berpuasa adalah meninggalkan berbekam. Sama ada bekam di kepala ataupun bekam di badan. Ataupun dalam konteks kita sekarang ini adalah boleh dikiaskan dengan bekam adalah seseorang itu menderma darah. Kerana apa? Kerana ilah ataupun alasannya jika mana seseorang itu berbekam ataupun dia menderma darah, maka darah yang keluar itu akan menyebabkan badan dia akan menjadi letih, akan menjadi penat, disebabkan oleh darah tersebut keluar. Jadi disebab itulah kalaulah kita ni telah penat dengan puasa yang kita laksanakan, tambah pula dengan kita berbekam ataupun derma darah sebagai contoh, maka dia akan menjadikan badan kita bertambah lemah sehingga akan mengganggu ibadat puasa yang kita laksanakan. Sebab itulah di antara perkara-perkara yang disunat untuk kita tinggalkan ketika mana kita sedang berpuasa kerana dikhawatiri akan menjadikan puasa kita akan terjejas, akan meletihkan badan kita, memenatkan badan kita adalah dengan kita meninggalkan bekam, ataupun dalam konteks sekarang kita ini adalah menderma darah. Kemudian seterusnya di antara perkara-perkara yang disunatkan ketika mana seseorang berpuasa adalah membaca doa ketika mana kita berbuka puasa. Sama ada kita membaca doa selepas daripada berbuka puasa, seperti mana yang disebutkan dalam kebanyakan kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i, yang mana doa tersebut adalah selepas daripada kita berbuka puasa. Makan kurma sebiji ataupun 2 biji ataupun 3 biji, sunatnya 3 biji. Kemudian kita berdoa. Doalah apa-apa yang kita inginkan, sama ada hajat-hajat kita dalam bentuk keduniaan ataupun dalam perkara-perkara yang ukhrawi. Kemudian barulah kita sambung dengan berbuka dengan makan-makan makanan yang lain. Ataupun boleh juga kalau kita sebelum daripada masuknya waktu berbuka tu kita dah berdoa. Kita berdoa kemudian barulah kita berbuka. Jadi yang lebih afdalnya kita gabungkan di antara kedua-duanya, kerana ada di antara ulama, khususnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan bahawa puasa ini, waktu mana kita berbuka puasa ni, doa itu adalah selepas daripada berbuka. Sunatnya lepas daripada berbuka. Walaupun ada di antara ulama dalam mazhab Syafi'i kita sendiri pun yang mengatakan bahawa boleh ataupun harus dapat terhasil juga doa ketika mana berbuka puasa ni kalau kita laksanakan sebelum daripada kita berbuka puasa. Jadi seelok-eloknya kita membanyakkan doa, sama ada kita doa sebelum daripada buka pun kita berdoa, waktu berbuka, selepas daripada berbuka pun kita doa. Itu yang lebih afdal. Mana kita gabungkan di antara kedua-dua pendapat ataupun pandangan tersebut supaya dengan kita memperbanyakkan doa pada bulan Ramadan ini dalam keadaan kita melakukan ibadah dengan melakukan ibadah puasa ini, mudah-mudahan doa kita akan dimustajabkan ataupun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya di antara perkara-perkara yang disunatkan kepada orang-orang yang berpuasa adalah kita menjamu orang-orang yang berpuasa, memberi makan kepada orang berpuasa. Dan di dalam kita menjamu orang-orang yang berpuasa ini, disunatkan untuk kita menjamu dengan sesuatu benda yang boleh mengenyangkan, makanan-makanan yang mengenyangkan. Dan di antara sunat juga ketika mana kita menjamu orang yang berpuasa ni, kita sama-sama duduk bersama dengan orang yang kita jamu tadi, makan. Itu sunatnya. Selain daripada kita bagi makan kepada orang yang berpuasa, sunat juga kita makan bersama-sama dengan mereka, orang yang kita jamu tersebut. Kerana itu adalah merupakan salah satu daripada perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh syarak. Kita makan sama-sama dengan orang-orang yang kita jamu, kerana besar fadilatnya kita menjamu orang yang berbuka puasa dan kita dapat menjadikan hubungan silaturahim dengan orang yang kita jamu.
Ha, jadi ketika mana kita berbuka puasa, kita berdoa, yang mana di antara doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu taala adalah ketika mana kita berbuka puasa, seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis. Di antaranya inna shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Ya. Sesungguhnya bagi orang berpuasa tu ketika mana dia berbuka puasa ada satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dia katakan salah satun la turaddu da'watuhum. Da'watahum. Ya. Salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hina yuftir. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satunya adalah doa bagi orang-orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Itu adalah di antara doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya kita sambung berkaitan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan ketika mana seseorang itu berpuasa. Ya. Makruhatus shaum katsiratun. Minha al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi wa dzauqut ta'ami wal hijamatu wa mad'u nahwil ilk. Kata pengarang, perkara-perkara yang makruhkan ketika mana seseorang itu berpuasa ada banyak. Di antaranya adalah yang pertama sekali adalah berlebih-lebihan ketika mana seseorang itu berkumur. Ya. Ketika mana kita berpuasa, walaupun kita berpuasa, di antara perkara-perkara yang disunatkan ketika mana seseorang itu berwuduk adalah kita kumur-kumur ataupun kita memasukkan air di dalam hidung. Kemudian kita sembuh ataupun kita luahkan. Ya. Jadi ketika mana kita berpuasa pun disunatkan kita berkumur-kumur sebelum daripada kita berwuduk, dan sebelum daripada itu kita sunatkan juga untuk bersama-sama dengan berkumur-kumur itu adalah kita masukkan air dalam hidung, kemudian kita putar-putarkan air tersebut, kemudian baru kita sembuh ataupun kita keluarkan. Dinamakan sebagai istinsyaq. Ya. Jadi kumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung ketika mana seseorang itu melaksanakan wuduk adalah satu perkara yang sunatkan. Cuma di dalam waktu seseorang itu tengah berpuasa, sama ada puasa itu puasa wajib ataupun puasa yang fardu ataupun puasa yang sunat, maka disunatkan supaya tidak kita melakukannya secara mubalaghah ataupun secara melampau-lampau ataupun secara beria-ia, sehingga dikhawatiri akan menyebabkan air yang kita jadikan sebagai alat untuk kita kumur-kumur ataupun kita masukkan air dalam hidung tu takut-takut nanti melepasi had yang dikategorikan sebagai had batin ataupun had dalaman sehingga boleh membatalkan puasa kita. Jadi sebab itulah di antara perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika mana seseorang itu berpuasa adalah melampau-melampau ataupun mubalaghah ataupun beria-ia, berkumur-kumur ketika mana dia berwuduk ataupun ketika mana dia istinsyaq ataupun masukkan air di dalam hidung ketika mana kita berwuduk. Jadi kalaulah sekiranya seseorang itu melampau-lampau ataupun disebut sebagai beria-ia ataupun mubalaghah di dalam berkumur-kumur ataupun istinsyaq ketika mana seseorang itu berwuduk, jadi kalau termasuk air di dalam rongga yang dinamakan sebagai had batin ataupun had sempadan dalaman, maka dia boleh membatalkan puasa. Ya. Sebab itulah ketika mana kita berwuduk dalam puasa pun disunatkan untuk kita kumur-kumur dan istinsyaq, masukkan air dalam hidung, tetapi tidaklah disunatkan untuk kita berlebih-lebihan ataupun melampaui sehingga termasuk air di dalam rongga yang dinamakan sebagai had batin. Rongga terbuka yang termasuk dalam kategori had batin. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tirmizi, riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan juga riwayat Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza stansyaqta fabalik illa an takuna sha'iman." Kata Rasulullah SAW, apabila kamu memasukkan air di dalam hidung ketika mana kita berwuduk, maka kalau sekiranya kita tidak berpuasa, maka disunatkan untuk kita beria-ia, masukkan betul-betul sungguh-sungguh. Ya, masuk berkumur-kumur pun sungguh-sungguh, beria-ia. Illa an takuna sha'iman, melainkan ketika mana kamu dalam keadaan
berpuasa. Jadi kalau berpuasa jangan beria-ia ataupun jangan melampaui sehingga takut nanti air itu masuk ke dalam rongga yang terbuka tadi sehingga melepasi had sempadan yang dilarang lah, menyebabkan batal puasa. Jadi sebab itulah jangan kita fahamkan bahawa kalau kita berpuasa tak boleh nak kumur-kumur. Kalau kita berpuasa tak boleh nak masukkan air dalam hidung. Itu adalah satu pandangan yang tak betul ataupun yang tidak tepat. Bahkan ketika mana kita berpuasa disunatkan juga kita waktu berwuduk itu berkumur-kumur kemudian masukkan air di dalam hidung. Cuma tidaklah disunatkan untuk berlebih-lebihan kerana dikhawatiri boleh termasuk dalam rongga yang terbuka tadi. Cuma kalaulah sekiranya dalam mulut kita ni ada najis ataupun mungkin dalam hidung kita ni ada najis disebabkan mungkin hidung kita berdarah ataupun mungkin gigi kita ataupun gusi kita berdarah, terpaksa kita kumur-kumur, maka ketika itu tidaklah dimakruhkan untuk kita beria-ia kumur-kumur. Kerana ketika itu ada hajat ataupun ada keperluan untuk kita beria-ia membersihkan najis-najis ataupun darah-darah yang keluar itu supaya kita punya hidung kita yang berdarah ataupun mulut kita yang berdarah ini dapat kita bersihkan dengan cara yang betul sehingga tidak ada yang kita telan daripada najis tersebut. Jadi sebab itulah dalam perkara yang menyebut yang berhubung dengan perkara yang pertama ini iaitu berlebih-lebihan ketika seorang berkumur ataupun masukkan air ke dalam hidung ketika mana berwuduk, dikecualikan kalau sekiranya dia berpuasa kemudian hidung dia ataupun mulut dia berdarah. Jadi dia terpaksa nak bersihkan, nak masukkan air dalam hidung ataupun nak masukkan air di dalam mulut dia, takut nanti dia tertelan ataupun masuk darah tersebut di dalam rongga dia, dalam mulut dia, tekak dia. Maka ketika itu wajib ketika itu dia mubalaghah ataupun wajib dia beria-ia bersungguh-sungguh, kumur-kumur sungguh-sungguh supaya bersih mulut dia, supaya tidak ada yang tertelan daripada darah tersebut. Kemudian yang kedua, perkara yang dimakruhkan ketika seseorang itu berpuasa adalah merasa makanan. Ini kalau seseorang itu dia ni mungkin dia masak, ketika mana dia masak itu mungkin ada masakan-masakan itu yang perlu dirasa. Jadi yang dimasukkan dengan makruh di sini adalah makruh dengan maksud bahawa kalaulah sekiranya dia ini tidak ada apa-apa keperluan untuk dia merasa makanan. Saja-saja nak rasa. Nak rasa sedap ke tidak. Melainkan kalau sekiranya dia ni adalah tukang masak. Kalau dia memang tukang masak sebagai contoh, ataupun memang sebagai contohnya isteri-isteri yang memang kerja dia hari-hari masak untuk keluarga dia, untuk suami dia, maka ketika itu tidak makruh bagi hak diri dia untuk merasa makanan. Tetapi jangan sampai ditelan. Kalau dia tertelan, maka batal puasa. Sebab itulah ketika mana kita merasa makanan, kalau sekiranya perlu untuk kita merasa makanan tersebut, kalau seseorang itu dia tukang masak sebagai contoh atau memang dia ni adalah tugasan dia untuk masak, maka ketika itu tidak makruh kerana ketika itu ada keperluan. Tetapi kalaulah sekiranya tidak ada apa-apa keperluan, saja-saja nak rasa sedap ke tidak, padahal benda tu memang dah dirasa dah, tukang masak dah rasa dah, tapi kita juga nak rasa juga, maka hukum makruh tanpa apa-apa keperluan kerana dikhawatiri boleh menyebabkan kita tertelan daripada ain ataupun zat makanan tersebut sehingga menyebabkan puasa kita akan terbatal. Kemudian disebutkan di sini yang ketiga adalah berbekam. Seperti mana yang telah disebutkan tadi, berbekam ini adalah perkara-perkara yang dimakruhkan ketika mana kita berpuasa, sehingga kan di antara perkara yang disunatkan tadi adalah kita meninggalkan bekam. Kita jangan, kalau seboleh-bolehnya waktu kita berpuasa ni seboleh-bolehnya jangan kita berbekam, kerana sunat kita meninggalkan bekam, dan kalau sekiranya berbekam juga maka hukum dia adalah makruh kerana dia boleh melemahkan ataupun menyebabkan badan kita akan jadi lesu dengan sebab bekam tersebut, terutamanya ketika mana kita berpuasa. Takut-takut dia akan menjejaskan puasa yang kita lakukan. Walau bagaimanapun berbekam ini tidaklah sampai membatalkan puasa. Kerana walaupun kalau dalam sebuah hadis disebutkan aftara al-hajimu wal mahjum,
Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, yang mana diriwayatkan satu hadis tentang batal puasa orang-orang yang bekam, ataupun orang-orang yang berbekam, ataupun orang-orang yang melakukan bekam dan orang-orang yang kena bekam. Batal puasa. Jadi batal puasa di sini, hadis ini ditanggungkan bahawa kalaulah hadis ini, kalau kita tengok hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, cuma ditanggungkan bahawa hadis ini telah dimansuhkan ataupun telah dinasahkan dengan sebuah hadis daripada Imam Al-Bukhari juga, yang mana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbekam, wa huwa shaimun, padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kita tengok ada seolah-olah macam kontra. Satu hadis kata batal puasa orang yang berbekam dan orang yang kena bekam. Tapi dalam satu hadis juga kalau kita tengok Rasulullah sendiri pun berbekam dalam keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Jadi berdasarkan kepada hadis yang pertama dan kedua tadi, jadi digabungkan oleh ulama sehingga datanglah natijah dalam mazhab Syafi'i kita bahawa kalau seseorang itu berbekam ketika mana dia berpuasa, maka puasanya tidak batal. Cuma hukum dia adalah makruh. Makruh kerana apa? Kerana dikhawatiri boleh menyebabkan puasa itu terjejas dengan disebabkan kita berbekam. Dan dianya adalah sebagai satu perkara yang dianjurkan untuk kita tinggalkan untuk meraihkan mazhab-mazhab yang berpendapat bahawa bekam ketika mana seseorang itu berpuasa boleh membatalkan puasa, mengikut setengah daripada pendapat ulama. Jadi sebab itu kita meraihkan pendapat tersebut dengan dihukumkan sebagai makruh berdasarkan kepada dalil-dalil ataupun hujah-hujah yang tertentu. Orang yang berbekam itu hukum dia makruh, dan orang buat bekam pun hukum dia adalah makruh. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang dimakruhkan ketika mana seseorang itu berpuasa adalah mengunyah sesuatu seperti gula-gula getah. Jadi ini di antara perkara-perkara yang perlu kita tinggalkan. Gula-gula getah ni kalau misal kata kita ketika berpuasa, chewing gum lah lebih kurang. Kalau kita chewing gum sekarang ni dia ada perasa. Jadi kalau kita telan perasa tersebut, ataupun ada sesuatu yang kita telan ketika mana kita makan chewing gum tu, maka boleh batal puasa. Tetapi yang dimasukkan dengan alk ni ataupun disebut sebagai ilk, ada dibaca dengan alk ataupun ilk, mengunyah seperti mana contohnya gula-gula getah tu adalah kalau sekiranya tidak ada apa-apa yang kita telan, zat-zat ataupun ain-ain daripada benda tersebut kita telan, maka tidak sampai membatalkan puasa. Cuma hukum dia makruh kerana apa? Bila mana kita mengunyah sesuatu seperti contohnya getah tersebut, maka dia akan mengumpulkan air liur kita sehingga akan menyebabkan kita akan menjadi haus. Dia akan menjejaskan kita punya puasa lah. Kalau misal kata kita tengah berpuasa, tiba-tiba sebelum ni kita tak rasa haus, tapi dengan disebabkan oleh kita kunyah gula-gula getah tadi akan menyebabkan kita akan rasa haus. Jadi secara tak langsung dia akan menjejaskan puasa yang kita laksanakan, walaupun tidak sampai batal. Kalau sekiranya tidak sampai kita menelan sesuatu daripada gula-gula tersebut, tetapi hukum dia adalah makruh kerana dikhawatiri boleh menjejaskan puasa yang kita laksanakan. Itu berkaitan tentang perkara-perkara makruh, dan banyak lagi lah di antara perkara-perkara makruh yang perlu kita elakkan. Di antaranya adalah bersiwak selepas daripada matahari gelincir. Matahari gelincir ni masuknya waktu zuhur. Masuknya waktu zuhur, maka ketika itu mengikut pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'i kita, makruh untuk kita bersiwak ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh menghilangkan bau mulut orang berpuasa. Jadi itu termasuklah kalau kita kiaskan dalam konteks sekarang ni, kita gosok gigi ataupun sehingga menyebabkan bau tersebut hilang, ataupun dengan kita kumur-kumur dengan Listerine ataupun dengan bau-bauan supaya nak hilangkan bau tu, maka hukum dia adalah makruh. Selagi mana kita tidak menelan sesuatu pun daripada alat tersebut ataupun ainnya,
lagi itu puasa kita masih lagi sah, tetapi hukumnya adalah makruh mengikut pendapat yang mutamat dalam mazhab Syafi'i kita. Hatta Imam Nawawi sendiri pun dalam setengah kitab dia mengatakan itu adalah hukumnya adalah makruh. Walaupun masyhur dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan bahawa apa yang dipilih oleh Imam Nawawi mengatakan tidak makruh untuk kita bersiwak selepas daripada waktu zuhur. Itu adalah pandangan ataupun pilihan pandangan yang telah dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Adapun kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Talibin sebagai contoh, ataupun di dalam kitab Rawdatul Talibin, Rawdatul Talibin. Jadi Imam Nawawi masih lagi mengekalkan pendapat yang mutamat yang mengatakan bahawa siwak ataupun kita bersugi ketika mana seseorang itu berpuasa selepas daripada matahari gelincir, iaitu selepas daripada zuhur, hukum dia adalah makruh. Ilah dia ataupun alasannya kerana ia boleh menghilangkan perubahan bau mulut bagi orang-orang yang berpuasa. Ini kalau sekiranya bau mulut tersebut timbul ataupun terjadi disebabkan kita berpuasa. Adapun kalau sekiranya bau mulut tersebut terjadi disebabkan mungkin kita tidur ataupun kita mungkin termakan, dalam keadaan kita lupa termakan benda-benda yang berbau. Jadi menyebabkan bau mulut tu akan menjadi bau yang tidak menyenangkan disebabkan mungkin kita tidur ataupun makan benda-benda yang berbau, terlupa. Maka ketika itu berlakunya perselisihan pandangan di kalangan ulama. Menurut pendapat Syekh Ibn Hajar di dalam kitab beliau mengatakan bahawa hukum dia tetap makruh. Dalam kitab dia selain daripada kitab Tuhfah lah, dia mengatakan tetap hukumnya makruh. Cuma di dalam Tuhfah ni ada ibarat-ibarat yang mungkin tidak begitu tetap berkaitan tentang hukum makruhnya. Cuma di dalam kitab-kitab yang lain dikatakan bahawa hukum dia adalah tetap makruh mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar. Adapun mengikut pendapat Khatib Syirbini dan Imam Ramli mengatakan bahawa hukumnya tidak makruh kalau sekiranya perubahan tersebut disebabkan oleh selain daripada berpuasa. Dia mungkin disebabkan oleh tidur ataupun mungkin termakan benda-benda yang berbau. Ketika mana kita makan ketika berpuasa tu termakan, terlupa. Jadi apa yang kita makan tu pula berbau. Maka hukumnya tidak makruh untuk kita hilangkan berdasarkan pendapat Syekh Ramli dan Khatib Syirbini kalau sekiranya ianya berlaku selepas daripada matahari tergelincir. Matahari masuknya waktu zuhur. Itu seterusnya berkaitan tentang perkara-perkara makruh. Kemudian di antara perkara-perkara yang perlu kita terangkan di sini juga adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Secara ringkasnya saya ringkaskan. Di antara perkara yang boleh membatalkan puasa disebutkan oleh pengarang sini mubtilatus shaum, mubtilatus shaum 11. Perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa itu ada 11 perkara. Mubtilatus shaum 11 dukhul wa ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuhin. Yang pertama sekali disebutkan oleh pengarang di sini perkara yang boleh membatalkan puasa ada 11 perkara, iaitu yang pertama sekali adalah memasukkan sesuatu. Memasukkan ni iaitu memasukkan dengan sengaja, ada disebutkan di situ iaitu memasukkan sesuatu dalam rongga. Rongga melalui lubang rongga yang terbuka. Rongga terbuka ni kalau kita ambil daripada atasnya mula-mula sekali adalah kita punya telinga. Telinga maka sampailah kepada gegendang. Sampai kepada gegendang dan ke atas barulah batal puasa. Kalau setakat kita masukkan jari kita yang besar ni masuk tidak sampai kepada gegendang, maka tidaklah sampai membatalkan puasa. Sebelum ni kita ada soalan daripada pendengar sebelum ni berkaitan tentang bolehkah kita menggunakan cotton bud, boleh dalam keadaan kita berpuasa kalau sekiranya tidak sampai ke had gegendang tadi, maka tidak sampai lagi membatalkan puasa. Tapi kalau boleh kita elaklah. Malam nanti kita bolehlah. Malam nanti kita boleh korek dengan selesa, tak ada masalah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kita ada pandangan, iaitu pandangan Imam Al-Ghazali sendiri, dia katakan bahawa telinga ini tidak termasuk dalam rongga yang terbuka. Itu mengikut pendapat Imam Al-Ghazali. Dan sebahagian daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita, walau bagaimanapun menurut pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i kita, telinga ini adalah termasuk dalam kategori rongga yang terbuka, yang mana kalau termasuk dalam had batin sehingga gegendang dan ke atas, maka dia boleh membatalkan
puasa. Ya. Ada soalan ya? Apa pandangan Ustaz berkenaan jemaah yang semakin berkurang menjelang 10 terakhir bulan Ramadan? Ini memang situasi yang banyak berlakulah di negara kita ni. Nah, ini memang saya pun tak pandai jawab. Ya, sebab dia adalah satu perkara yang kita banyak ihtimal lah, banyak kemungkinan mungkin dia orang ni sibuk dengan perkara persiapan raya dan sebagainya, ataupun mungkin di antara mereka ni ada yang mungkin melewatkan sembahyang tarawih di rumah dan sebagainya. Jadi itu ihtimal. Cuma itu memang kelaziman yang berlaku lah, tidak boleh kita nak sangkal. Baru-baru ni tular video menunjukkan beberapa wanita sedang makan pada waktu siang. Apa yang boleh Ustaz katakan pada yang merakam dan walaupun mereka sedang uzur? Jadi yang makan walaupun mereka sedang uzur. Jadi berkaitan tentang makan di halayak ramai. Jadi dia adalah merupakan salah satu daripada kesalahan dalam jenayah syariah ya. Disebutkan dalam kita punya ilmu kita bahawa seorang yang makan di halayak ramai ataupun di tempat-tempat yang terbuka, maka dia menjadi satu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman lah dari segi undang-undang. Cuma daripada segi hukumnya tak sepatutnya lah. Tidak sepatutnya ataupun tidak sayugianya bagi orang-orang yang tidak berpuasa mungkin diberikan keuzuran. Sebagai contohnya wanita-wanita yang dalam keadaan haid, ataupun orang-orang mungkin dia musafir, dia makan di kedai-kedai ataupun tempat-tempat yang terbuka, maka dia adalah satu perkara yang mungkin akan mendatangkan fitnah. Boleh menjanjikan persepsi yang tidak baik kepada orang-orang yang kalau kita tengok dia pakai tudung, dia pakai pakaian yang muslimah tapi makan di tempat yang halayak ramai. Jadi akan menjanjikan fitnah dalam agama sendiri. Dia akan menjadikan satu tohmah yang tidak baik. Jadi sebab itulah orang-orang yang mungkin diberikan keuzuran untuk dia tidak berpuasa, orang yang sakit, orang musafir dan sebagainya, maka seboleh-bolehnya dia anjurkan kalau dia nak makan ataupun dia nak makan ataupun minum di tempat-tempat yang tersembunyi, tempat-tempat yang tertutup, supaya tidak menimbulkan fitnah ataupun tidak boleh menimbulkan tohmah-tohmahan yang tidak baik, khususnya kepada Islam itu sendiri. Ya. Jadi perkara pertama ni dalam memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, iaitu yang pertama tadi telinga sampai lahat gegendang dan ke atas, maka batal. Kemudian hidung, yang kedua hidung ni sampai batang ini sampailah kepada khayshum, hujung ni dinamakan khayshum, rongga, maka sampai kepada pangkal ni ataupun hujung khayshum ini, maka dan ke dalam barulah akan batal puasa. Adapun yang kembang ataupun yang masih yang lembut kita sebut apa saya pun tak tahu yang ni masih lagi tidak membatalkan puasa kalau kita masukkan jari kita. Kemudian mulut adalah termasuk dalam rongga yang terbuka sampailah had dia makhraj ha, ini pertengahan tekak halkum. Kalau lebih daripada itu, kalau kita masukkan lebih daripada itu, maka dia akan batalkan puasa kalau disengajakan. Dan begitu juga kalau sesuatu yang daripada dalam keluar kemudian masuk balik, maka itu akan menyebabkan batal puasa kalau kita sengaja. Sebab disebutkan di sini, masukkan sesuatu ke dalam rongga melalui lubang rongga yang terbuka dengan sengaja. Maknanya sengaja. Memang kita tahu dan kita sengaja, dan juga secara sukarela, bukan dipaksa. Dan juga kita tahu tentang keharamannya, tentang larangannya. Maka ketika itu dia akan membatalkan puasa. Berbeza dengan orang yang tidak sengaja. Tidak sengaja makan, tidak sengaja minum, tidak sengaja dia masukkan sesuatu dalam rongga, maka dia tidak membatalkan puasa. Begitu juga orang-orang yang dipaksa. Yang mana orang-orang yang dipaksa ni adalah orang-orang yang dimaafkan oleh syarak, melainkan dalam 3 perkara. Yang mana 3 perkara yang tidak boleh untuk kita lakukan sekiranya dipaksa adalah, yang pertama sekali, kalau seseorang itu dipaksa untuk membunuh, maka dia tidak boleh membunuh, haram dia membunuh, dan kalau dia membunuh juga dia berhak untuk dihukum. Yang kedua adalah seseorang yang dipaksa untuk berzina. Ataupun yang ketiga, seseorang yang dipaksa untuk berliwat. Maka kalaulah sekiranya dipaksa untuk membunuh, dipaksa untuk berzina, dipaksa untuk berliwat,
dalam keadaan dia ni kalau dia tidak melaksanakan apa yang dipaksa itu akan menjejaskan dia punya nyawa dia, mengugat nyawa dia, membahayakan dia, maka ketika itu dia masih lagi tetap tidak boleh melaksanakan perkara tersebut walaupun dipaksa, sehingga kan kalau dilaksanakan juga maka dia akan dihukumkan sebagai berdosa dan berhak untuk dihukum. Tetapi ada pun selain daripada itu, selain daripada tiga perkara tadi iaitu selain daripada membunuh, selain daripada berzina, selain daripada berliwat, maka kalau dipaksa untuk melaksanakan sehinggalah dipaksa untuk makan sesuatu ketika mana seseorang itu berpuasa, maka tidaklah sampai membatalkan puasa kalau sekiranya memang betul-betul dipaksa. Maknanya paksa ni dia bukan sebarang paksaan, tetapi dia ada paksaan-paksaan yang akan melepaskan kita daripada keharaman ataupun hukuman yang kita laksanakan perkara yang dilarang tersebut. Jadi kalau setakat diugut gurau-gurau ataupun main-main ataupun tidaklah sampai mengugat keselamatan nyawa kita dan sebagainya, maka ketika itu bahkan kita boleh untuk menolak, menepis ugutan tersebut ataupun ancaman tersebut, maka tidak lagi sampai kepada tahap yang dipaksa yang membolehkan kita melakukan perkara yang dilarang. Kemudian perkara yang kedua yang boleh membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja, iaitu muntah dengan sengaja, kemudian sukarela, iaitu bukan dipaksa, dan yang ketiga dalam keadaan kita tahu tentang keharamannya. Jadi ini adalah berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dikuasai oleh muntah. Maknanya dia ni muntah ni dalam keadaan memang dia tidak boleh nak tahan, memang tidak boleh nak dielakkan. Memang termuntah. Dalam keadaan dia ni sedang berpuasa, falaysa 'alaihi qada'un. Maka tidak ada atasnya ataupun dia ni tidak diwajibkan untuk mengqada' puasa tersebut. Maknanya puasanya tidak terbatal. Wa inistaqa'a falyaqdi. Kata Rasulullah SAW, sekiranya dia ni menyebabkan, memang sengaja dia muntah dengan saja, dia melakukan satu perkara sehingga dia ni memang berniat, bermaksud untuk supaya muntah, iaitu dengan istilah yang mudah difahami adalah muntah dengan sengaja, maka falyaqdi, hendaklah dia qada' puasa tersebut kerana puasanya telah terbatal. Hadis dalam riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi dan selain daripadanya. Jadi ini menunjukkan bahawa muntah itu kalau tidak disengajakan maka tidak membatalkan puasa. Termasuklah kalaulah sekiranya seseorang itu dia ni dalam keadaan dia ni memang kalau pagi-pagi dia akan muntah, mungkin disebabkan oleh dia mengandung alahan dan sebagainya. Jadi dia tidaklah sampai membatalkan puasa kalau tidak disengajakan. Adapun kalau sengaja dia muntah, maka itu adalah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah berjimat dengan sengaja. Dalam keadaan sukarela dan tahu tentang keharamannya, maka seseorang itu boleh dikirakan batal puasanya dengan sebab berjimat, iaitu jimat dengan makna bahawa walaupun tidaklah sampai keluar air mani, walaupun tidak sampai keluar air mani, hanya semata-mata jimat, maka orang yang dijimat pun batal puasa dan orang yang berjimat pun akan menjadi batal puasa. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhun, dengan makna bahawa janganlah kamu menggauli dengan maksud secara khususnya adalah jimat dengan isteri kamu dalam keadaan kita ni berpuasa, dan juga dilarang dalam keadaan kita ni ketika mana kita berpuasa itu kita berjimat ataupun melakukan hubungan sejenis, sehingga dia akan menyebabkan batal puasa. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum laylatas syiyam ar-rafathu ila nisaikum. Rafathu itu yang dimaksudkan dengan rafathu itu dalam Al-Quran adalah jimat.
Dihalalkan, uhilla lakum lailatas syam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dihalalkan bagi kamu pada malam hari-hari berpuasa ar-rafathu, untuk berjima', melakukan hubungan sejenis, hubungan jenis dengan pasangan kamu, bila nisaikum, dengan pasangan kamu, dengan isteri-isteri kamu ataupun dengan hamba-hamba yang dimiliki, ya, yang mana dengan maksud bahawa kalau sekiranya hari malam puasa boleh, tetapi kalau hari siang dia akan menyebabkan batal puasa. Kemudian yang keempat adalah mengeluarkan air mani melalui sentuhan ataupun sentuhan yang bersyahwat dengan sengaja, sukarela dan tahu tentang keharamannya. Jadi mengeluarkan air mani ini adalah kalau kita sengaja keluar, ya, sama ada dengan tangan ataupun melalui benda-benda yang lain, ataupun hatta dengan menggunakan tangan isteri sekalipun, ya, maka dia boleh membatalkan puasa kalau ianya disengajakan. Adapun kalau keluar air mani itu tidak disengajakan, mungkin disebabkan oleh mimpi, tidur, qailulah, tiba-tiba keluar air mani, maka ia tidak membatalkan puasa. Cuma ketika itu kita disunatkan untuk segera mandi. Mandi wajib dengan segera, jangan kita lengah-lengahkan, supaya kita dapat melaksanakan ibadat solat dengan dalam keadaan yang awal lah, seawal yang mungkin. Kemudian yang kelima, seorang perkara boleh membatalkan puasa adalah kerana gila, walaupun sedetik ataupun walaupun sekejap. Ya, maka kalau seseorang itu gila, hilang ingatan, sewen ataupun sebagainya ketika mana sedang berpuasa, walaupun sekejap, kemudian elok balik waras, maka dia boleh membatalkan puasa. Kerana apa? Kerana gila ni dia adalah merupakan manik. Manik ni adalah perkara-perkara yang boleh menghalang daripada puasa tersebut menjadi sah. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh ni dia berkaitan, iaitu mabuk dan pengsan jika disengajakan walaupun sedetik ataupun sepanjang hari. Jadi berkaitan tentang mabuk ataupun pengsan ini, di situ ada penerangan, di dalam muka surat 142 tu ada diterangkan, ada 3 pendapat, 3 keterangan berkaitan tentang khilaf ataupun berkaitan tentang pandangan ulama berkaitan tentang seseorang itu kalau sekiranya mabuk ataupun pengsan ketika mana dia berpuasa. Cuma sepakat ulama mengatakan bahawa kalau sengaja pengsan ataupun sengaja mabuk, yang mana sengaja itu sehingga menyebabkan dia mabuk ataupun pengsan sepanjang hari, iaitu daripada subuh sampailah maghrib, maka ittifaq semua ulama mazhab Syafi'i kita yang mutaakhirin, sama ada Ibnu Hajar ataupun Syekh Ramli, Ibnu Hajar ataupun Syekh Ramli mengatakan batal puasa. Tapi kalau sekiranya, kalaulah sekiranya ada unsur-unsur kesengajaan dan masih lagi ada di antara waktu-waktu yang dia sedar, dia hanya pengsan ataupun mabuk tu mungkin sekerat hari, maka ada dia punya penerangannya, iaitu mengikut pendapat yang pertama, iaitu pendapat Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Manhajul Qawim, ataupun dalam kitab Al-I'ab, dalam kitab Tuhfah dalam satu tempat dikatakan bahawa puasanya akan batal jika pengsan ataupun mabuk dengan sengaja ketika sedang berpuasa walaupun sedetik. Maknanya kalau ada unsur kesengajaan mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar dalam kitab-kitab yang telah saya sebutkan tadi, maka hukumnya akan jadi batal puasa. Begitu juga batal puasa kalau seseorang itu tidak sengaja pengsan ataupun mabuk sekiranya ia berlaku sepanjang hari. Begitu juga kalau sepanjang hari tidak sepanjang hari itu memang mabuk ataupun pengsan daripada awal subuh sampailah maghrib, maka ia akan membatalkan puasa. Itu adalah seperti mana yang tercatat dalam kitab kita ini mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Manhajul Qawim, iaitu syarah kepada matan Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab Al-I'ab, dan juga dalam satu tempat di dalam kitab Tuhfah. Adapun mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Irsyad atau Jawad, dan juga satu tempat yang disyaratkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dia kata tidak batal puasa seseorang yang tidak sengaja pengsan ataupun mabuk sekalipun ia berlaku sepanjang hari puasa. Ini pendapat ni adalah pendapat yang kedua dalam kitab Syekh Ibnu Hajar, yang mana pandangan beliau ni ada perbezaan. Dalam setengah kitab dia kata lain, dalam setengah kitab ada kata lain. Maka dalam setengah kitab ini, dalam kitab Fathul Jawad dan kitab Tuhfatul Muhtaj, dalam satu tempat dikatakan bahawa tidak batal puasa kalau sekiranya tidak sengaja mabuk ataupun pengsan walaupun berlaku sepanjang hari. Ini kalau tidak sengaja.
Dan begitu juga tidak batal puasa seseorang yang pingsan ataupun mabuk dengan sengaja selagi mana ia tidak berlaku sepanjang hari. Kalau sepanjang hari memang batal puasa. Begitu juga kalau kita tengok pendapat yang ketiga, iaitu pendapat Syekh Ramli dan Khatib Syrbini, dikatakan bahawa kalau seseorang itu pingsan ataupun dia mabuk dan dia sedia walaupun sedetik ketika mana sedang berpuasa, walaupun sedetik, kejap, sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan, masih lagi ada dalam waktu tersebut yang dia sedar. Ya, dalam waktu berpuasa tu, di antara maghrib dan di antara subuh dan maghrib itu masih lagi ada di antara waktu yang dia sedar, tidak mabuk dan tidak pingsan. Kemudian seterusnya sebahagian besar daripadanya adalah dia mabuk ataupun pingsan, maka puasanya masih sah mengikut pendapat Syekh Ramli dan Khatib Syrbini. Kemudian yang ke-8, perkara boleh membatalkan puasa dalam murtad. Na'udzubillah. Murtad ini kalau berlaku walaupun sebentar. Walaupun sebentar, kerana apa? Kerana murtad ni adalah perkara yang menjadi manik, penghalang daripada sahnya puasa kita. Kan kita telah sebutkan sebelum ini, di antara perkara-perkara menjadi prasyarat untuk mengesahkan puasa kita adalah Islam. Jadi kalau orang tu murtad walaupun sebentar, kemudian masuk Islam balik semula, maka puasanya akan terbatal, nanti dia kena qada. Begitu juga dengan gila. Kerana dia telah masuk dalam kategori yang boleh menghalang daripada sah puasa tersebut. Kemudian yang ke-9, keluar darah haid, dan yang ke-10 adalah keluar darah nifas, iaitu kalau sekiranya perempuan itu dia walaupun sekejap keluar darah haid ataupun sekejap keluar darah nifas, maka ketika itu puasanya akan terbatal. Mungkin berlaku kalau sekiranya perempuan ni dia dah haid mungkin 4-5 hari, kemudian dia berhenti. Diingatkan pada hari tersebut dia dah boleh berpuasa lah. Maka dia pun puasa. Puasa-puasa tengok tiba-tiba datang balik darah. Masih lagi dalam tempoh 15 hari 15 malam, maka dikirakan masih lagi haid. Ataupun dalam tempoh 60 hari 60 malam masih lagi dikirakan sebagai nifas. Maka dia masih lagi dalam fatrah ataupun dalam tempoh haid ataupun nifas. Maka ketika itu dia dikirakan sebagai perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, maka puasanya tidak sah dan dia kena qada pada hari tersebut. Ataupun dalam keadaan dia ni tengah puasa, tiba-tiba datang haid. Sebelum ni dia suci, tidak ada darah haid. Tiba-tiba tengah berpuasa, mungkin di hujung-hujung waktu dia akan keluar haid pula. Maka ketika itu puasanya akan terbatal. Begitu juga dengan keluar darah nifas. Kemudian yang ke-11 ini adalah wiladah. Wiladah ni adalah seseorang perempuan yang bersalin ataupun berlakunya keguguran waktu dia tengah berpuasa, walaupun wiladah ini ataupun bersalin ataupun keguguran ini dalam keadaan yang kering. Tidak ada darah ataupun tidak ada air kutuban ataupun tidak ada dendi dan sebagainya, walaupun dalam keadaan kering. Maka dengan semata-mata wiladah itu dia boleh membatalkan puasa mengikut pendapat yang utama seperti mana yang telah diterangkan di dalam nota kaki di situ, iaitu yang mana kenyataannya adalah sedari dengan pendapat Imam Nawawi dan kitab Tahqiq, dan ini adalah pendapat yang utama. Adapun kalau kita tengok dalam kitab Majmu' karangan Imam Nawawi juga, dia kata wiladah itu tidak membatalkan puasa. Jadi Imam Nawawi ini ada dua pendapat, seperti mana hukum bersugi, siwak selepas daripada masuknya zuhur tadi. Imam Nawawi ada dua pendapat, dua pandangan. Kalau kita tengok dalam kitab Majmu', dia kata tidak makruh, walaupun selepas daripada zuhur, tidak makruh. Maka itu adalah pandangan ataupun pilihan, pandangan pilihan oleh Imam Nawawi. Adapun mengikut pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan kitab yang lain seperti contohnya Rawdah, kitab Tahqiq dan sebagainya, maka hukum dia boleh dihukumkan sebagai makruh. Begitu juga dalam perkara yang membabitkan tentang membatalkan puasa berkaitan tentang wiladah ini. Yang mana wiladah ini kalau mengikut pendapat yang muktamad, seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi dan kitab Tahqiq, dia kata batal puasa. Adapun mengikut pendapat Imam Nawawi dan kitab Majmu', wiladah itu tidak membatalkan puasa kerana dikiaskan dengan hukum mimpi sehingga keluar air mani. Jadi itu dua pendapat. Jadi itu berkaitan tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa secara ringkas. Jadi saya rasa itu sajalah untuk perbincangan kita berkaitan tentang puasa. Jadi kita tengok pada soalan kalau ada. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi selalu gosok gigi, kadang-kadang termuntah sedikit, batal tak puasa.
Jadi kalau sekiranya memang dia tahu, memang kebiasaannya, memang dia gosok gigi akan termuntah. Muntah dengan maksud bahawa daripada had batin, iaitu daripada pertengahan makhraj ha, ikut pendapat Mutamat, iaitu pada pertengahan kerongkong ni ataupun halkum ni ke dalam, dia keluar, maka ketika itu kalau memang dia tahu memang kalau dia gosok gigi akan termuntah, maka dia akan membatalkan puasa. Jadi sebab itu kalau dia nak gosok gigi, kalau seboleh-bolehnya gosok gigi sebelum daripada masuknya waktu subuh. Nak muntah ke, nak pensan ke, boleh, tak ada masalah. Dia tidak menjadikan puasa. Tapi kalau sekiranya memang memang kalau tidak disengajakan, dengan maksud bahawa selalunya kalau dia gosok gigi memang tak akan muntah. Cuma mungkin pada ketika itu tidak disengajakan dia termuntah. Ya, maka ketika itu tidaklah sampai membatalkan puasa kerana tidak ada unsur-unsur kesengajaan di situ. Ya, wallahu alam. Ada lagi persoalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pula sekiranya kita menerima darah ketika berpuasa? Perkara tersebut disebabkan bekalan darah yang seperti terputus. Jadi seperti mana yang telah disebutkan tadi, di antara perkara-perkara yang dimakruhkan ketika seseorang itu berpuasa adalah berbekam. Ya, sama ada bekam pada kepala ataupun pada badan. Ya. Jadi kalau dalam istilah hukum ataupun dalam istilah bahasa Arab, kalau bekam di badan dia ada istilah dia, kalau bekam di kepala ada istilah dia. Berbeza dengan istilah kita dalam bahasa Melayu. Kalau bekam tu bekam lah, tak kisahlah bekam di kaki ke, bekam di telinga ke, ataupun di badan ataupun di kepala, sama bekam nama dia. Jadi hukum dia adalah makruh ketika mana seorang itu berpuasa. Jadi dikiaskan dengan makruhnya berbekam tadi adalah kita menderma darah. Derma darah ketika mana berpuasa. Ini bagi orang-orang yang mana kalau kebiasaannya kalau dia berbekam ataupun dia menderma darah akan menyebabkan badan dia akan jadi lemah. Kerana illah ataupun alasan makruh kita berbekam ketika mana seorang itu berpuasa adalah untuk mengelakkan daripada badan kita ini menjadi letih ataupun lemah, lesu, disebabkan oleh darah tu keluar, darah kotor dengan sebab bekam ataupun dengan kita menderma darah. Jadi dia akan menjejaskan puasa kita. Kalau kita tak bekam, mungkin kita boleh baca Quran satu juzuk pada hari tersebut. Bila kita dah berbekam, badan dah lemah, baca satu muka pun mungkin akan jadi lemah, terjejas. Maka itu yang dimaksudkan dengan makruhnya kita berbekam. Selain daripada itu, ianya adalah untuk meraihkan mazhab ataupun pandangan-pandangan sebahagian daripada ulama-ulama yang mengatakan hukum berbekam itu, hukum dia boleh membatalkan puasa. Jadi, sebab itulah, kalau kita berpandangan dengan pendapat yang mengatakan bahawa, seperti mana ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, kita mengatakan bahawa makruh kita berbekam ketika mana seorang berpuasa dengan elah-elah ataupun alasan-alasan tersebut, maka begitu juga makruh untuk kita menderma darah. Kalau berlaku, dia boleh melemahkan badan kita dan juga ianya adalah untuk meraihkan mazhab yang mengatakan boleh batal puasa dengan sebab berbekam ataupun mengeluarkan darah kotor daripada badan. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Okay, alhamdulillah kita telah selesai untuk perbincangan berkaitan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang puasa, sama ada berkaitan tentang perkara-perkara yang disunatkan ketika mana seseorang itu berpuasa, perkara-perkara yang makruh ketika mana seseorang itu berpuasa, dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Cuma itu sekadar ringkas ataupun secara asasnya berkaitan tentang hukum hakam tersebut. Adapun kalau secara detailnya boleh kita rujuk dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab Tawalat ataupun kitab-kitab yang besar-besar. Luas lagi bincangan dia berkaitan tentang perkara yang boleh membatalkan puasa. Cuma sekadar itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.